Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'. Okey, kepada netizen-netizen yang dikasihi sekalian, alhamdulillah Cik Man masuk sekejap untuk sesi soal jawab santai. Tersekat Kau ni aku baru masuk je dah sibuk tersekat ke? Line okey ke tak? Tersekat ke apa? Tersekat ke apa ni? Tersekat ke? Okey je kan? Okey, line okey Okey, tersekat di hati saya. Macam lah kau ni Wapi. Okey, sebagaimana biasa, Cik Man akan buka sesi soal jawab lah. Alright. Dulu Cik Man banyak jerawat ni. Dulu teruk muka Cik Man ni jerawat. Okey, ni bukan medal apa ni Cik Man, ni tuan rumah punya medal. Bukan Cik Man punya. Tajuk dia ni lah soal jawab santai. Okey. Nampak berisi kan? InsyaAllah Cik Man akan dapatkan berat yang Cik Man nak, iaitu 30 lam. Cik Man terangkan tentang saham. Hukum orang yang on off pakai tudung. Jadi kita melihat setiap kali dia bertudung tu ada kesungguhan usaha dia untuk mengenakan tudung berbanding dia tidak memakai tudung secara total sepanjang hidupnya. Mungkin dulu dia tidak bertudung langsung, tetapi step by step dalam hidupnya dia sudah mula mengenakan tudung walaupun pada waktu-waktu yang tertentu. Okey, contohnya waktu nak keluar rumah ataupun waktu majlis kenduri dia pakai tudung. Tapi waktu dia dengan member-member dia dekat luar, dia tak pakai tudung. Dekat situ kita tengok ada kemajuan dia lah dalam mengenakan tudung. Tetapi kita tak mengatakan tindakannya betul ketika dia free hair dalam waktu-waktu yang lain, walaupun sekiranya ada lelaki yang bukan mahram. Tapi kita melihat ada kemajuan dalam perubahan dia lah dalam proses dia nak berhijrah. Jadi tindakan yang kita kena ambil ialah dengan memberikan dia semangat supaya dia memakai tudung ataupun menutup aurat secara keseluruhan setiap kali dia berada di hadapan lelaki yang bukan mahram. Ya, bukanlah maksudnya bila kita tengok dia on off tu kita terus kecam ataupun kita kata daripada engkau on off lebih baik kau tak pakai langsung.
Jadi itu merupakan satu kenyataan yang agak kasar dan boleh menyebabkan seseorang itu putus asa. Setiap orang itu ada perkara-perkara yang dia lalui yang tidak difahami oleh orang lain. Jadi kita lebih berinteraksi dengan orang-orang. Allah, Allah. Alah. Assalamualaikum. Jangan nak pekat-pekat bahasa Kelantan ke Terengganu. Dok, kita Terengganu dah cakap Kelantan. Ha? Kita Terengganu dah cakap Kelantan. Jangan cakap bahasa Terengganu dan Kelantan, cakap bahasa KL. Cik Man. Apa soalan? Tak ada soalan. Ni cuma nak bagi suruh Cik Man bagi apa? Kata-kata semangat lah, macam kita kan tak boleh tarawih kat masjid sekarang kan. So apa yang Cik Man sarankan yang untuk buat berjemaah kat rumah lah. Okey, jadi sebagaimana sekarang ini yang kita tahu, kita berada dalam PKP dan kemungkinan PKP ini akan dilanjutkan. Kalaupun PKP ini stop pada 28 April, kemungkinan ada ketidak-relevanannya untuk kita keluar berhimpun. Contohnya dalam berjemaah sembahyang, dan apatah lagi dalam 2 minggu lagi kita akan rasanya kita sempat berpuasa dalam tempoh PKP. Jadi apabila selesainya tempoh PKP, dia mungkin ada tempoh-tempoh untuk pembersihan secara total, ataupun barangkali PKP akan dilanjutkan. Jadi walau macam mana pun, Ramadan itu pasti akan datang. Dia tetap tidak akan hilang daripada kalendar. Puasa tetap akan ada, sebab puasa ni dia bukan bergantung pada tempat, bukan bergantung pada suasana. Puasa ini adalah apabila kita melakukan sesuatu dari sudut tuntutan agama tentang puasa, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Dan perkara ini tidak dibatasi sama ada PKP ataupun tak, virus ataupun tak, corona ataupun tak. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin berbeza tentang sambutan Ramadan pada tahun ini berbanding tahun-tahun yang lain. Okey, di mana dalam musim PKP ataupun keadaan kita masih lagi diselubungi oleh musibah COVID ini, tidak dibenarkan untuk berhimpun di masjid untuk melaksanakan sembahyang jemaah, maka oleh itu kita boleh melaksanakan tarawih ketika di rumah. Dan hal ini sewajarnya tidak perlu menjadi suatu kesedihan bagi kita ataupun satu kekecewaan lah, sebab setiap musibah yang Allah hantar tu pasti ada hikmahnya. Jadi di rumah kita boleh melaksanakan tarawih sama ada seorang ataupun berjemaah. Ini kerana apa? Bila kita tengok, kalau Islam sendiri membenarkan untuk kita membatalkan sembahyang yang wajib, iaitu Jumaat, maka adalah lebih wajar ataupun tidak ada masalah untuk kita membatalkan perkara ataupun sembahyang yang sunat, iaitu tarawih, disebabkan oleh hujah-hujah ataupun langkah-langkah untuk kita mengawal ataupun untuk dalam proses untuk kita membasmi COVID ataupun virus ini. Jadi itu tidak ada masalah. Maka kalau kita katakan adakah rasa bersalah ataupun adakah ini merupakan satu kesedihan, bagi kita tidak. Dia bukan merupakan satu kesedihan, sebab ibadah tarawih itu, sembahyang itu boleh dilakukan di mana-mana, sama ada seorang ataupun dia masih lagi tarawih. Kalau jemaah di masjid dinamakan tarawih, kalau buat sembahyang di rumah seorang pun masih lagi tarawih. Dia tak sama macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ini kena berjemaah ramai di masjid. Kalau di rumah seorang, dia tak jadi Jumaat, dia jadi Zuhur. Jadi sebenarnya tarawih masih lagi wujud di bulan Ramadan dalam musim PKP, kerana tarawih itu boleh dilaksanakan seorang. Kalau siapa yang nak berselawat silakan, siapa yang nak buat cara dia masing-masing silakan. Dia boleh buat berapa saja rakaat, setiap rakaat dia nak berhenti ke, nak minum dulu, nak makan-makan, tidak ada masalah. Berbanding dengan tarawih yang dia buat di masjid yang ada sistem dan mesti ikut, kalau tak tertinggal. Jadi bermakna hikmah je dekat situ, kita boleh melaksanakan tarawih dalam bentuk yang kita nak sesama ahli keluarga,
dan kita lebih dekat dengan keluarga kita, mungkin yang menjadi imam dia adalah abang yang sulung ataupun bapa ataupun adik bongsu, siapa yang belajar sekolah tahfiz, maka dekat situ dia lebih dekat dengan keluarga dia. Ini bergantung dan merujuk kepada perancangan setiap ahli keluarga ataupun ketua keluarga untuk dia mengatur bagaimana dia nak mewujudkan solat tarawih ataupun suasana tarawih, suasana Ramadan pada malam hari di rumah dia. Start daripada dia buka puasa tu dia dah mula dah. Dan apa zikir-zikir yang dia nak buat, sebab dah tak ke mana dah, tak mengayau ke mana dah. Kemudian lepas maghrib, apa yang dia kena buat, tadarus ke, kemudian sambung isyak, lepas isyak mungkin dia boleh rehat dalam 1 jam baru start tarawih pukul 11. Berbanding di masjid, memang nak tak nak kena ikut, kalau tak kita akan tertinggal. So bila kita tertinggal, dekat situ mood kita untuk buat tarawih dah tak ada dah, sebab kita selalunya kita bergantung kepada masjid. Tetapi bila di rumah, maka sistemnya adalah terpulang pada kita. Kita pun tak dapat lari ke mana. Kalau ayah tu sebagai ketua, maka kita akan mungkin segan ataupun mungkin nak tak nak kita memang kena ikut dia punya arahan. Sebab bila duduk dalam rumah ni, kalau seorang tak tarawih memang kantor ya, pemalas tarawih duduk dalam bilik buat apa kan. Jadi benda-benda yang macam tu sebenarnya ada hikmah di sebalik berlakunya COVID ini. So, tak sebab ada masa malas tadi kan. So dalam masa PKP ni je lah kita faham lah, kita tak boleh ke masjid. Tapi apa kata-kata semangat Ustaz untuk yang setengah tonton ni, supaya apa tu, tekad dalam hati dalam sebulan tu kena buat tarawih juga, tiap-tiap malam. Okey, antara benda yang perlu menjadikan kita termotivasi untuk melaksanakan tarawih, sebab dalam banyak-banyak bulan sepanjang setahun kita hidup, bulan Ramadan ini adalah bulan yang banyak perkara-perkara yang kita tak akan jumpa pada bulan-bulan selain pada Ramadan. Antaranya tarawih. Pada bulan-bulan yang lain tidak ada tarawih. Bulan yang lain tu kalau ada kita bangun malam, kita panggil qiyamul lail ataupun tahajud. Tapi pada bulan Ramadan ini ada ibadat yang Allah anugerahkan yang diberi nama sebagai tarawih. Tarawih itu tak disebut dalam hadis Nabi, sebenarnya qiyam. Tarawih yang kita buat ni sebenarnya qiyam juga, iaitu bangun pada waktu malam selepas isyak. Tapi dia punya semangat, dia punya aura itu berbeza dengan pengamalan qiyam pada malam-malam yang lain, sebab itu sudah jadi satu budaya ataupun satu syiar bagi bulan Ramadan. Itu satu. Kemudian perkara-perkara lain yang tak ada pada bulan yang lain seperti Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir, kemudian rahmat yang Allah turunkan pada bulan puasa. Allah bagi kita anugerah untuk berbuka puasa, di mana nikmat berbuka puasa tu kita rasa nikmat makan itu berbanding pada bulan-bulan yang lain. Kalau kita makan malam kita tak terasa nikmat, sebab apa? Kita dah makan siang tu. Tapi bila bulan Ramadan, bila sepanjang siang kita tak makan, so sekali kita makan tu rasa macam itu satu kenikmatan hasil daripada kita menahan lapar yang sangat luar biasa ketika di siang hari. So ini antara keistimewaan yang Allah bagi pada umat Islam, selain daripada perkara-perkara yang kita tengok sebagai orang kata sahur dan berbuka puasa, maka Allah anugerahkan solat tarawih. Jadi waktu ni tak ada masalah bagi supaya orang kita nak fahamkan masyarakat bahawa tarawih ini bukan terikat dengan kewujudan masjid sahaja, bukan terikat dengan jemaah sahaja, bahkan tarawih ini turut berlaku bagi orang yang nak melaksanakan seorang diri dan di tempat selain masjid, seperti di rumah ataupun di tempat kerja. Maka di sinilah Allah menurunkan COVID-19 sebagai satu hikmah kepada umat Islam, supaya dia nak bagi kefahaman kepada kita bahawa sebenarnya dalam Islam itu terdapat keluasan. Jadi bagi siapa yang bujang tu, mungkin dia ada mak dengan ayah. Bagi siapa yang baru lepas berkahwin 2, 3, 4, 5 hari, seminggu berkahwin tu, mungkin isterinya jadi makmum kepada dia. Jadi bagi siapa yang baru berkahwin tu, jangan terlalu banyak sangat sentuh-sentuh, takut tak jadi nanti sembahyang tarawih kan. Jadi benda-benda yang suami isteri tu stop dululah untuk bulan puasa. Dan bagi siapa yang baru berkahwin, hati-hati bulan Ramadan ni siang-siang tak boleh beroperasi bagi siapa yang berkahwin. Alamak. Wafi, Saya lag ke? lain sangkut ke? Lain sangkut ke?
Wafi. Lain, mana Wafi tadi? Mana pula si Wafi tadi? Lain sangkut ke tidak? Mana kau Wafi? Dah okey dah lain? Belum lagi? Okey. Ni, kepada yang baru berkahwin ni. Si Myra _95 ni kan. Yang baru berkahwin saja selepas masuk PKP. Jadi pada siang bulan Ramadan, jangan terlalu berinteraksi sangat. Ya, sebab benda tu berbahaya kepada si suami. Kalau melakukan sesuatu pada siang bulan Ramadan, mesti ganti dengan 2 bulan berturut-turut. Kepada Ikmal, iaitu Myra _95 ni, korang tu baru berkahwin. Jadi kena hati-hatilah. Alright, kena jaga-jagalah pada siang bulan Ramadan. Fikri tak apa, dia dah lama dah. Dengar ceritanya begitulah. Dengar tu Ikmal. Nak out, nak out. Tegur sikit je nak out. Tegur sikit je nak out. Tak nak terima teguran. Kahwin nak. Siap tak nak? Fikri pula dah. Carol. Kenapa aku selalu cakap Fikri kahwin? Carol, Carol. Okey, okey. Habis apa? Ingat. Tetapi malam ni Aibek dah. Yeay, Azwan. Sekarang ni aku sayang dengan kau sebab kau kata Aibek aku dah turun. Tapi Cik Man nak kena tidur awal. Minta maaf pukul 11 Cik Man kena tidur. Sebab Cik Man nak jaga Aibek semua, nak jaga kesihatan semua. Nak mulakan balik rutin hidup. Ingat tu Ikmal, Myra _95. So jangan terlalu melampau sangat ketika bulan Ramadan ni. Takut nanti kena puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan tu berturut-turut. Tak boleh nak skip 1 hari. Kalau tak, kena renew balik 2 bulan yang baru. Dan kepada suami saja. Perempuan tak. So hati-hati dengan godaan. Belas Ramadan tak ada kena mengena, tak ada dalam hadis Okey. Jejaka motosikal memanglah benda sedap. Tapi masalahnya kena ikut undang-undang juga. Ustaz, boleh ulang balik tak yang 2 bulan puasa tu? 2 bulan puasa tu denda kepada suami yang bersetubuh dengan isteri pada siang bulan Ramadan. Okeylah, Cik Man rasa cukup setakat inilah yang Cik Man boleh apa? Carol, kau jangan nak mengata orang, Carol. Carol _Zakaria 93. Kau tu pun sama juga. Jangan nak mengata orang. Kau faham tak, Carol? Jangan nak mengata orang. Kau tu pun baru je kahwin. Tak sampai setahun. Sorry. Ada gangguan syaitan sikit tadi.
Tak, tadi kenapa? Tadi kenapa? Tadi lag. Telefon panas. Si Carol ni dia kahwin dah cukup setahun ke belum? Belum. Eh, Ah, tak. Sini. tak sampai kan? Sampai lagi. Kau pun kena dengar tu Carol. Ha. Ni Ustaz, ada satu soalan ni. Okey. Okey, untuk yang orang yang dah berkahwin ni, Ha apa ah. nasihat Ustaz ataupun kata-kata semangatlah untuk menjadi seorang ketua keluarga yang baru kepada imam kepada bini-bini dia orang ni supaya istiqamah dalam mengerjakan solat tarawih, sunat tarawih di bulan Ramadan ni. Macam mana Ustaz? Okey, pertama sekali dia orang sebagai pemimpin lah sebagai pemimpin kepada bini-bini diorang tu. So diorang kena, inilah waktunya diorang nak menunjukkan yang diorang tu adalah imam sebenar, bukan imam Instagram, ya. Inilah ini adalah waktu yang sebenar-benarnya Ikmal dan Khairul Zakaria, waktu yang sebenar-benarnya untuk menunjukkan bahawa korang bukanlah imam Instagram, bahkan dan bukanlah imam hashtag, ya, tetapi korang adalah imam yang sebenar-benarnya mendidik isteri. Tapi tak ada masalah lah sebab benda tu, sebab lelaki dia, yelah, kita ni memang daripada kecil memang dah ada asas, okey, memang dah ada pendidikan tentang benda-benda yang asas macam sembahyang tarawih. Tapi mungkin standby lah kepada isteri yang masing-masing nanti akan bertanya soalan tentang hukum hakam. Jadi suami tu mesti menjadi sumber ilmu, dan kalau suami tak mampu untuk menerangkan apa yang menjadi persoalan isteri-isteri mereka ni, tulang-tulang rusuk mereka ni tadi, maka mereka mesti menyediakan juga satu ruang ataupun mesti melorongkan juga isteri mereka itu supaya mereka faham. Sebab kadang-kadang perempuan ni, tak semua perempuan tahu pasal urusan-urusan perempuan, head, nifas, apa semua. Jadi dia akan rujuk suami pula tak reti, maka suami akan membantu dari sudut mendapatkan sumber ilmu ataupun mungkin boleh rujuk kepada orang-orang alim, tak kira ustaz dan ustazah, macam itulah. Betul. Dah, so dengar dah tu Cairo dengan apa? Ikmah. Dengar Ustaz kata benda tu. Ustaz Yalah. nasihat semua tu kan Ustaz tau. Sedap je kita ni kan dengan anjing dia orang. Tapi kalau Ikmah ni saya macam tak lah. Ikmal ni Dia ni degil sikit ni Ustaz. dia degil macam mana tu? Dia kurang sikit Ustaz. Mandi-mandi Bab apa? Bab apa? Bab mandi. Mandi wajib? Tak tahu. Mal ada persoalan. Kau dah mandi wajib ke belum, Mal? Mal, benda tu kenapa? Soalan yang kau nak tanya Ustaz sebelum kahwin tu apa? Mandi apa? Mandi wajib tu memang kenalah setiap hari. Kau tak kira lah. Mandi wajib tu memang kena. Yelah, baru-baru kahwin tu. Mal, baru-baru kahwin memanglah kita faham. Baru-baru kahwin tu kita faham lah. Tapi jangan lupa mandi wajib. Sebab Mal nak semayang. Okay, Mal nak semayang. Mal tak pernah datang haid. Mal tak ada datang haid. Mal tak ada nifas. Jadi maknanya tidak ada alasan untuk tidak mandi wajib setiap hari. So benda-benda macam tu Mal kena faham. Kena faham lah. Nanti tanya PM kalau tak faham. Okay, kat mana Pi? Kat mana ni? Kat rumah. Mana Ganu ke Kelantan? Ganu. Pi daerah mana? Itu dah datang kan? Tak, daerah Kuala lah. Bukan Marang. Ganu. Itu datang kan yang ambil buah duku tu, ingat tak? Ya tak yalah, Terengganu daerah mana? Ustaz lupa. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu ni dia belah dekat dengan mana? Telemong. Telemong, tahu? Telemong ni daerah besar ke ataupun daerah kecil? Dia dalam daerah apa? Dia dalam daerah hulu. Telemong ni macam ni apa? Bukan pekan, dia macam Kuala Berang. Tempat-tempat yang tumpuan situ macam
Okey, silakan. Asal nak tanya, kalau berbulan madu dengan isteri dekat tanah suci Mekah boleh ke? Mekah ni dia bukan semata-mata tempat untuk kita berjalan-jalan, tetapi bila pergi ke Mekah ni ada adab dan ada hukum hakam, ada etika-etikanya lah yang kita kena buat. Tak ada masalah pun nak pergi ke sana berbulan madu, tapi mesti melaksanakan kewajipan-kewajipan dan ada adab ke tanah suci. Itu je lah. Boleh je. Dan kita mesti berniatkan untuk ibadah. Waalaikumsalam. Okey, Cik Man rasa cukup setakat ini yang dapat Cik Man sampaikan. Sebab Cik Man nak kena jaga waktu tidur lah. Ini pun bila dah end ni pun tak tahu boleh tidur ke tidak. So jangan lupa untuk jangan lupa esok jumpa. Jangan lupa dengarkan jam 8 sampai 9 pagi esok Jumaat Suria FM Cik Man dalam sesi slot Cik Man nak cakap. Okey? Jangan ulang sekali lagi, jangan lupa esok 8 sampai pukul 9 pagi Cik Man di Suria FM ke udara bersama Ise, Fizi, Ali dan juga Ajak Shiro. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ambil air kosong, Ustaz. Thank you.